Saya nak buat cerita ni tuan-tuan, cerita tentang dakwaan Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa Saifuddin Nasution pernah minta supaya pemilihan PKR dibatalkan. Okey, saya baca sebab saya terlibat direct dengan pemilihan PKR ni, jadi saya boleh cerita lah tuan-tuan. Alright, Hamzah Saifuddin pernah minta saya batal keputusan pemilihan PKR. Menurut beliau, kejap. Okey. Bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin mendakwa Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution pernah memintanya membatalkan kesahan keputusan pemilihan PKR pada tahun lalu. Hamzah yang juga Setiausaha Agong PN mendakwa perkara itu berlaku tidak lama setelah Saifuddin tewas di tangan Rafizi untuk Jabatan Timbalan Presiden. Pada masa itu, saya jadi Menteri Dalam Negeri. PKR lawan sesama mereka. Rafizi lawan Saifuddin. Yang menang Rafizi jadi timbalan. Tak sampai seminggu, Saifuddin jumpa, jangan lupa, selepas kalah, Hang mai jumpa saya. Hang bawa satu surat, minta tolong batalkan keputusan pemilihan PKR. Surat ada dengan saya, jangan main-main, katanya. Hamzah membawa dakwaan itu dalam satu program di SIK Kedah untuk menunjukkan sokongan kepada Menteri Besar, sementara Muhammad Sanusi yang dihadapkan dengan dua tuduhan menghasut minggu ini. Pemilihan PKR dijalankan pada Jun tahun lalu. Pada tahun lalu juga PKR menangguh kongres tahunannya di mana pemenang pemilihan diumumkan secara rasmi bagi membolehkan MPP selesaikan beberapa isu berbangkit dalam pemilihan itu. Now, kalau kita tengok juga kenyataan Saifuddin membalas kenyataan daripada Hamzah ni. So Saifuddin menjawab, Saifuddin nafi dakwaan nak batal kemenangan Rafizi. Okey. Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution menafikan dakwaan bahawa dia telah meminta Hamzah yang ketika itu Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan keputusan pemilihan pucuk pimpinan PKR tahun lepas. Menteri Dalam Negeri berkata dia pernah bertemu Hamzah beberapa kali pada tahun lepas atas dasar pertemuan jawatan kuasa memorandum persamaan antara pembangkang dan wakil kerajaan di bawah pentadbiran Perdana Menteri. Bagaimanapun, Saifuddin menjelaskan bahawa dia telah meminta keputusan pemilihan PKR tidak sah adalah sekadar kenyataan politik Hamzah semata-mata. Sebaliknya, Saifuddin berkata jika dia mahu membatalkan keputusan pemilihan parti, dia boleh melakukannya dalam dua jawapannya kepada ROS apabila dia mengeluarkan dua surat tunjuk sebab kepada parti. Saya telah jawab dua kali, jika semua parti ini dibatalkan, saya tak payah jawab. Maka saya tak perlu jumpa menteri kalau saya nak batal parti. Itu cerita lain, kata Saifuddin. Surat-surat itu dikeluarkan setelah ROS menerima aduan daripada ahli parti mengenai pemilihan itu. Saifuddin berkata, Setiausaha Agong PKR dia telah membalas surat tersebut dalam tempoh 2 minggu dan berisiko menyebabkan parti itu dibatalkan pendaftarannya. Okey. Jadi kami address satu persatu seperti yang diminta oleh ROS. Jadi kalau dia nak katakan saya kalah dengan Rafizi, kemudian nak minta parti batal, saya tak payah jawab surat. Semudah itu saja jawabnya. Semasa pemilihan PKR yang Mei lalu, Rafizi telah menang pertandingan timbalan presiden menewaskan Saifuddin. Pada pimpinan Perikatan Nasional, Hamzah mendakwa seminggu lepas tu lah Saifuddin pergi berjumpa dengan beliau. Baik, dia macam ni lah pemilihan parti tu saya pun terlibat langsung kan? Dan antara sebab saya kena ambil tindakan disiplin pun sebab pemilihan parti itu jugalah. Okey, dia macam ni. Pada masa itu memang berlaku hangat jugalah pertandingan parti ni kat mana-mana pun, mana-mana parti, bukan kata PKR je, semua parti. Kalau pemilihan parti dia memang akan panas lah. So pada masa itu saya tim Rafizi Ramli. Rafizi Ramli malam ini dengan Yani live. Saya tim Rafizi Ramli. Saya ngaku memang awal saya ngaku kan. Saya bawa Rafizi daripada dulu, daripada 2018 pun kita orang bawa Rafizi. Lepas tu lawan dengan Azmin, Rafizi kalah. Walaupun Azmin guna pelbagai taktik dan duit dan sebagainya, kalah. Kemudian kalau ikut kiraan menang, tapi masa itu presiden kata tak payah kira menang lah. Okey, kita bagi dia menang. Pemilihan seterusnya iaitu pada tahun ni lah, tahun lepas lah, tahun 2023, tahun lepas. Mei tahun ni ke tahun lepas, tak ingat lah. Saya pun dah lupa. Berlaku pertemuan yang sangat hebat. Pada waktu itu ada masalah dengan sistem lah. Memang ada pertikaian dan sebagainya. Itu ini okey, fine. Itu kita tak payah sebut dan tak payah sentuh. Benda dah berlalu. So setelah peristiwa itu, Hamzah Zainuddin mengatakan, Saifuddin pernah datang jumpa saya. Saya dengar ceramah tu tadi. Saifuddin pernah datang jumpa saya, minta batalkan pemilihan parti, minta batalkan kemenangan. Dia kata, minta batalkan parti keadilan dan pemilihan parti keadilan. Kemudian Saifuddin kata, kalau saya nak batalkan pemilihan parti, saya tak perlu pergi, maksudnya tak perlu pergi jumpa Hamzah pun kalau nak batalkan parti, sebab dia pada masa itu Setiausaha Agong. Apa yang dia boleh buat? Dia tak payah reply surat daripada ROS. Batal lah parti PKR. Kalau dia nak batalkan parti PKR.
Itu jawapan Saifuddin. Dan kedua, tuan-tuan, kenapa Hamzah tiba-tiba nak bawa cerita tu? Nak bawa cerita Saifuddin jumpa dia pemilihan parti PKR. Ya, kami dalam pemilihan parti, kami akui saya sendiri lawan Fahmi Fadzil. Kan? Kita akui, kita different camp. Tapi dah habis pemilihan parti, dah habis lah. Bagi kami dalam Parti Keadilan Rakyat ni, tuan-tuan, kami faham. Dalam pemilihan parti, kita lawan betul-betul. Lawan sampai habis. Dah habis pemilihan parti, habis lah. Dah habis lah. Saya kerjasama dengan Fahmi Fadzil, saya kerjasama dengan 2-3 orang yang lawan dengan kita orang. Dah kita kerjasama balik lah. Dah habis lah. Dah pemilihan parti, dah lah. Kita lawan musuh yang sama. Dalam pemilihan parti tu, kita ada berbeza camp. Tapi habis pemilihan parti, datang pilihan raya, kita kerjasama. Kan? Itu sebenarnya yang kami nak bawa, bahawa kalau kita lawan betul-betul. Kalau kita kerja betul-betul. Dan itulah yang ditakuti oleh lawan kami. Yang ditakuti oleh lawan adalah orang seperti kami ni, tuan-tuan. Orang yang kita lawan, tapi lepas lawan, kita boleh kerjasama, kita boleh setia. Bukan hipokrit. Ini bukan hipokrit. Tapi kalau kami dibagi satu tugasan, kami akan buat betul-betul. Now, soalan saya, kenapa Hamzah nak bawa isu ni, tuan-tuan? Sebab PN sekarang ni, dia tak ada isu, dah tak ada modal. Dia duk tembak tak kena, tuan-tuan. Tak ada modal nak tembak. Sampai ke Iswardi, Wan Saiful Wan Jan, dalam ceramah sebut nama Iswardi. Apa ni Wan Saiful Wan Jan? Iswardi ni jawatan pun, bukan jawatan bergaji, tuan-tuan. Tak ada gaji pun jawatan tu. Jawatan dalam parti, jawatan kecil je. Nama cegah, tak ada besar pun jawatan tu. Bukan jawatan macam Setiausaha Agung ke, Ketua Penerangan ke, tak ada. Kita ni Setiausaha Koordinasi ni, tuan-tuan. Jadi, macam sekretari dalam NGO, itu je lah jawatan kita. Itu pun dia boleh sebut, tuan-tuan, sebab dia tak ada modal nak tembak kita dah. Dia orang dah tak ada modal nak pergi tembak kita. Dia tak ada modal, dah tak ada benda dia boleh cakap dah. So dia bawa cerita Saifuddin ni, Saifuddin itu, bawa cerita macam ni, bawa cerita macam tu, dia macam-macam lah. Dia bawa sebab dia dah tak ada modal nak pergi tembak kita. Saya cerita tadi tu, maka Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah menuntut Muhyiddin meminta maaf dan ganti rugi sebanyak 200 juta ringgit. Ya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menuntut Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta maaf dan membayar pampasan 200 juta kerana menjejaskan reputasi beliau berhubung dakwaan fitnah membabikan isu pelupusan hutang Felda. Melalui jawapannya terhadap surat Muhyiddin Yassin, menerusi firma guamannya SN Nair dan Partners menyatakan Anwar akan memilakan tindakan undang-undang itu terhadap bekas penerima itu jika tidak menerima apa-apa makluman balas yang memuaskan dalam tempoh 24 jam daripada tarikh surat jawapan berkenaan. Surat jawapan terbabi dialamatkan kepada Tuan Rosli Dahlan Saravanan Partnership. Permohonan maaf tanpa syarat dan tidak berbelah bagi seperti itu Anwar hendak dalam cara dan bentuk yang diluluskan untuk disiarkan dalam akhbar dan media pilihan oleh Anwar. Okey. Selain itu, Anwar menuntut Muhyiddin Yassin menarik balik tuntutan beliau dan kesemua kenyataan yang didakwa fitnah yang diterbitkan berhubung isu pelupusan hutang Felda serta-merta dan tidak boleh berbelah bagi serta memadamkan atau menarik balik segala komen yang menyinggung perasaan dan bersifat fitnah. Baik. Kenapa Muhyiddin Yassin confident, tuan-tuan? Kenapa dia confident? Kenapa Muhyiddin Yassin confident dia nak saman Anwar Ibrahim? Dia kata apa? Dia kata, Anwar kata saya tak pernah mansuhkan hutang Felda. Tuan-tuan, perkataan mansuh hutang Felda tu dalam surat khabar dah keluar. Siapa kata Anwar kata dia tak pernah sebut mansuhkan? Nak menyebut, mewawarkan, mengeluarkan kenyataan itu, kita akui. Ada. Tak ada siapa menafikan keluar surat khabar kot. Saya pernah paparkan tentang perkara tersebut. Saya pernah paparkan. Isu dia, adakah mekanisme lepas announce tu Felda boleh mansuhkan hutang peneroka? Itu yang dipertikaikan. Hanya sekadar umum apa mekanisme pemansuhan. Tak ada. Itu dia 9.9 bilion tu. Faham? Sekadar umum. Mengumumkan esok adalah hari raya umum. Kalau setakat umum je, orang gila boleh umum, tuan-tuan. Apa makin? Okey, dah. Okey, hutang dah habis ni. Hutang dah dimansuhkan. Okey, Datuk Seri, hutang dah mansuh, Okey.
Kami ada hutang dengan bank 8.3 bilion ni. Habis kami nak bayar macam mana? Itu nantilah nanti saya fikir dulu. Takkan umum dulu baru nak fikir? Tuan-tuan, takkan umum dulu baru nak fikir? Logik tak? Takkan umum dulu baru nak fikir? Kan ke Marzuki tadi kata tak sempat. Bangang apa Perdana Menteri macam ni? Umum dulu baru nak fikir? Tak sempat. Okeylah tak sempat. Kan Ismail Sabri Perdana Menteri lepas tu. Kamu bawah kerajaan dia, takkan tak sempat? Ismail Sabri dalam 2021 Ogos, 2022 Ogos, setahun lebih juga dia jadi Perdana Menteri. Takkan tak sempat? Malah tuan-tuan, kenyataan Felda 2022 menyatakan kami tidak menerima 1 bilion seperti mana dijanjikan oleh Muhyiddin Yassin. Dia ada kata dia nak bagi 990 juta tu. Ada, dia dah cakap. Tapi tak dapat tuan-tuan. Sebab mekanisme itu tak dibuat. Dia tak laksanakan sukuk tu. Faham? Ke tak faham lagi ni? Ke ada yang nak naik lepas ni? Macam mana ada yang nak naik lepas ni? Kita bincang lagi. Jangan risau.